Matlamat utama Red Rover ini adalah untuk mengukur berapakah tenaga solar yang boleh diperolehi di planet Marikh. Mengikut teori, jarak bumi dan Marikh daripada matahari adalah berbeza, di mana jarak bumi daripada matahari adalah lebih dekat jika dibandingkan dengan planet Marikh. So, dapatan hasil perkara ini merupakan kayu ukur kepada usul sebenar misi ini, iaitu berapakah solar panel yang boleh dihasilkan di planet Marikh untuk kegunaan penghuni masa hadapan. Okey, kalau kita tengok saiz rover ini kecil saja seperti saiz rover sejenak yang berukuran 26 inci panjang, 19 inci lebar dan 12 inci tinggi. Bentuk rover ini adalah 4 segi tepat dengan bilangan 4 tayar yang terletak di bagian bawah badan kiri dan kanan rover. Setiap tayar berukuran 8 diameter. Cangkuk yang berada di depan badan rover ini pula berfungsi untuk memungut serpihan batu yang ada di planet itu sebagai sampel. Rover ini juga menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga utama yang menggunakan plutonium radioisotop, yang mana bahan ini mampu untuk menghasilkan tenaga haba yang cukup melalui proses radioaktif decay. Ini menjadikan plutonium itu sangat berguna sebagai sumber tenaga haba khususnya untuk komponen elektrik yang sensitif, contohnya dalam satelit. Komponen rover ini juga dimampatkan dalam aerogel, iaitu sejenis penebat, untuk mengelakkan komponen rover ini beku semasa dalam perjalanan ia dari bumi ke Marikh. Okey, bahagian solar panel ini pula merangkumi 600 cm persegi bahagian atas rover. Terdapat satu kamera dekat belakang cangkuk atas badan rover dan kaki kamera ini adjustable bergantung kalau mau dikasih naik atau turun. Scientific instrument Red Rover antaranya Mass Mounted Camera System known to be Mastcam-Z, and Mars Environmental Dynamics Analyzer (MIDA), and aerogel, dan seterusnya Triple Junction Gallium Arsenide. Mastcam-Z adalah kamera yang berfungsi untuk mengkaji permukaan planet Marikh, khususnya untuk mencari mineral. Seterusnya, fungsi MIDA adalah untuk mengukur haba, kelajuan dan arah angin, tekanan kelembapan udara dan habuk. Aerogel pula berfungsi sebagai pelindung kepada komponen Red Rover agar ia tidak membeku semasa dalam perjalanan dari bumi ke planet Marikh. Seterusnya, fungsi Triple Junction Gallium Arsenide, iaitu bahagian atas solar panel. Dia dicipta untuk menyerap maksimum solar array yang datang dari matahari. Tujuan utama Red Rover adalah untuk mengukur tenaga solar yang datang ke planet Marikh untuk membina sebanyak mungkin solar panel di Marikh, yang mana tenaga solar merupakan sumber tenaga buat penghuni yang bakal menetap di planet Marikh nanti. Kalau kita fahamkan, the maximum intensity of the sun to local noon on Mars, masa lokal tengah hari di Mars, yang mana matahari berada tegak di atas kepala. So, intensity itu sama sahaja seperti matahari berada tegak di atas bumi pada waktu tengah hari. So, from here, the Red Rover's panels are managed to capture maximum solar radiance on Mars is about 590 watts meter per square, compared to about 1000 watts meter per square at the Earth's surface. So, from here, an average solar panel will have an efficiency of approximately 20%. Some can get as high as 25% or 35%, but most are in the 20s. So, we'll say that our solar panels have 20% efficiency, and in order for us to implant solar panels on Mars, untuk meningkatkan efisiensi ini, banyaklah solar panel yang kita sepatutnya guna. The amount of solar panels will be so large that we must implant solar panel as big as a football field. Yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo, cómo hacer para no quererte, yeah. Nadie como tú, no hay un sustituto para
sí, si me dice que sí, sí, me muero solo por ti. ¿Cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo? ¿Cómo hacer para no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, hoy te cubro